Mari berdoa sebelum membaca merenungkan kebenaran firman. 我们聆听上帝的话语之前，我们先闭目祷告。 Bapa di dalam surga, kami datang memuji memuliakan-Mu. 主啊，我们来赞美你，荣耀你。 Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. 天父，我们感谢你的爱。 Kalau hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. 今天我们可以来到这里来庆祝你的复活， Ini semua adalah bukti nyata kasih-Mu bagi kami. 这是你对我们的爱的证据。 Dan terima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami seorang diri. 主啊，我们也要感谢你没有离弃我们， Engkau menyertai kami senantiasa 你时时刻刻都带领着我们， sampai kepada akhir zaman. 直到世界的末日。 Itulah janji yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. 这是我们接受的应许。 Kembali sore hari ini kami akan membuka firman-Mu. 主啊，今天下午我们要听你的话语， Kami mohon bukalah juga hati kami. 求你敞开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 让我们的心可以是肥沃的土壤， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 让你话语的种子可以好好的长在我们的心里。 Berkati yang menyampaikan firman, yang menerjemahkan dan kami semua. 求你也祝福传道的、翻译的和我们大家。 Tolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. 求你帮助我们，不仅仅听你的话语， Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. 但圣灵也帮助我们可以行你的话语。 Dalam satu nama yang kudus yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求的。 Kami sudah berdoa, bersyukur. 我们如此祷告，如此感恩。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Shalom. 平安， Selamat Paskah. 复活节快乐。 Kita kurang biasa ya dengan kata selamat Paskah, begitu ya, saudara ya? 是不是对于复活节快乐这个说法有点不习惯呢？ Agak beda memang sama Natal. 可能跟圣诞节的气氛不一样。 Natal kalau sudah bulan Januari pun lama tidak ketemu bilangnya selamat Natal. 我们到了1月份的时候，如果我们好久没有见面，我们还会说圣诞节快乐。 Tapi bicara selamat Paskah mungkin cuma hari ini ya. 但是祝别人复活节快乐，可能只有今天而已。 Minggu depan kalau ketemu masih bilang selamat Paskah nggak? 下周我们见面的时候还会祝复活节快 Akhir 乐 bulan 吗？ nanti masih bilang selamat Paskah? 月底还会祝复活节快乐吗？ Memang di dalam sejarah gereja, Natal kayaknya makin meriah kemudian. 在这个教会的历史上呢，圣诞节过得越来越热闹。 Tapi tahukah saudara bahwa gereja purba baru merayakan Natal tahun 313? 但是呢，你们知道吗？初代的这个教会呢，是在313年才开始庆祝 Jadi apa 圣 yang 诞。 dirayakan gereja sejak awal? 那起初他们是庆祝什么呢？ Gereja merayakan Paskah sebenarnya saudara. 他们之前就只庆祝复活 Mengapa 节。 kita ibadahnya hari Minggu? 那我们为什么是星期天做礼拜？ Apa yang kita rayakan? 我们是庆祝的什么？ Paskah. 是复活节。 Jadi kalau saudara rajin gereja setahun, saudara 52 kali loh rayakan Paskah. 所以呢，1年里面我们其实是庆祝了52次的复活节。 Sehingga kalau kita perhatikan, mungkin karena Natal dekat akhir tahun ya, banyak sale saudara ya, seolah-olah Natal kelihatannya begitu meriah. 因此呢，如果我们注意的话呢，可能因为圣诞节是在年底很多打折，所以呢看起来更热闹一些。 Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa Paskah juga punya tempat yang spesial di dalam hidup beriman kita. 但其实如果我们要好好注意的话呢，复活节在我们的这个信仰的生活里面有一个特殊的位置。 Jadi jangan lupa nanti ya, tetap bilang selamat Paskah atau bilang Happy Easter juga boleh. 所以呢，还是要彼此祝复活节快乐。 Ada yang bilang waktu itu kirim WA sama saya, Pak Pendeta jangan Happy Easter kayaknya dari agama asing begitu saudara ya. 曾经有人反馈说，应该不要说 Happy Easter， 因为 Happy Easter 是好像从别的信仰借鉴过来的词。 Kalau saudara lihat kamus ya Easter terjemahannya Paskah.
那如果我们查词典的话呢 ，Easter 就是复活节的意思。 Jadi kalau kurang baca, nanti baca lebih banyak literatur, saudara akan tahu bahwa memang Passover sama Paskah atau Passover sama Easter itu sama saja, atau dalam budaya itu bisa kita sebutkan sebagai selamat Happy Easter. 所以呢，如果我们更深的研究的话呢 ，Easter 和 Passover 也就是逾越节，也和复活节其实是一样的。 Kalau saudara ada di Amerika, di negara-negara berbahasa Inggris, kalau bilang Happy Passover itu perayaannya orang Yahudi. 如果我们在西方国家，如果我们说逾越节快乐的话呢，那就是犹太人的一个节日。 Perayaan Yesus bangkit itu Happy Easter. 那如果我们庆祝耶稣复活呢，那就是复活节 Easter。 Jadi ada yang bilang itu dari kata dewa Easter. Istar dari dewanya bangsa Sumeria. 很多人说这个 Easter 是来自于 Istar， 就是苏美里亚的这个女神。 Tapi sebenarnya bukan demikian. Kata Easter, kata dasarnya itu adalah Istor atau musim semi. 但其实不是这样的 ，Easter 呢，它的这个词根呢是来自于 Istar， 也就是春天的意思。 Jadi nggak usah takut ya menyebutkan Happy Easter. 所以我们可以大方的说 Happy Easter。 Jadi selamat Paskah saudara. Saya harap nanti pulang dari sini kita saling menyalam. Kalau minggu depan juga ketemu nggak apa-apa. Selamat Paskah lagi ya. 所以祝大家复活节快乐。我们结束之后或者下个星期还可以说复活节快乐。 Semua pendiri agama punya hari kelahiran. 那所有的这个宗教信仰的创始呢是有诞生的日期。 Semua pendiri agama punya hari kematian. 那所有的宗教的创始人也有死亡的日期。 Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. 但唯独耶稣有复活的日期。 Saya mengutip kalimat yang disampaikan pendeta Stephen Tong. 我要借鉴一句唐崇荣牧师的一句话。 Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama-agama lain. 耶稣复活成为我们最大的盼望，也成为我们和别的宗教信仰不一样的地方。 Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi kuburannya masih berisi. 其他宗教信仰的创始人呢，他们的尸体还在坟墓里，他们的这个坟墓呢分别为圣，也变成了很大很大的那个博物馆。 Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. 但是因为他们的坟墓里还有尸体呢，因此他们的这个信徒活在空虚里面。 Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. 因为耶稣的坟墓是空的，所以呢，我们的信徒的生活是满意的。 Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. 因为他已经从这个坟墓里出来了，因此他可以住在我们的心里。感谢主， Inilah iman kita. 这就是我们的信心。 Seperti tema kita. 就像我们今天的主题一样， Kristus ada di dalam kita. Alive in me. 基督在我里面生活。 Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius. 我们即将翻开圣经，在马太福音， Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 我们翻开圣经马太福音第28章第1到20节。 Saya akan membacakan 10 ayat pertama dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. 前面的10节即将用印尼文来朗读，然后后面的即将用中文来读。 Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Dan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." 他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。”兵丁收了银钱，就照所吩咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。11个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan menjadi sentral di dalam iman orang Kristen. 亲爱的弟兄姐妹们，耶稣的复活成为我们信仰的中心。 Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kamu yang menjadi percaya. 保罗说到，如果耶稣没有复活呢，那我们的信仰和他们的传道都是枉然的。 Karena itu ketika saudara melihat bagaimana Injil disusun, kitab Injil disusun, saudara akan melihat penekanan yang kuat pada bagian akhir, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. 所以我们可以看到福音书里面的，他最后的强调的就是耶稣的死亡和复活。 Yesus hidup berapa lama, saudara? 耶稣活在世界上有多久？ Ada yang berkata 33,5 tahun. 有人说33年半。 Pertanyaan saya, bagian mana dari hidup Yesus yang disorot begitu dekat oleh penulis Injil? 那问题是，耶稣在他活的时候呢，哪个方面是被福音专注了？ Ternyata bagian akhir hidupnya. 结果就是他后面的那个生活。 Pernah nonton sinetron? 看过电视剧吗？ Ibu-ibu ya. 妇女们应该比较喜欢看。 Ada sinetron apa? Ikatan Love itu ya. 很多电视剧。 Andin sudah mati masih lanjut, saudara. 然后呢，主角死了还在播，是不是？ Kalau itu cepat, misalnya gini ya, dia kecil, lahir, langsung tiba-tiba gede. Itu biasanya cepat gitu ya. Ada kalau lihat sinetron itu bagian yang cepat. Lahir, tahu-tahu sudah umur 15 tahun kemudian. Nah itu bagiannya cepat ya saudara ya. 我们每次看电视剧的时候呢，一般是有他出生之后，然后他小时候，然后突然间情节都跳到他15岁那年。 Kita tidak banyak tahu masa kecilnya Yesus. Habis lahir kira-kira 30 tahun kemudian. Tahu-tahu Yesus sudah masuk pelayanan saudara ya. 所以我们其实并不是很了解耶稣的童年，因为呢，在圣经记载，耶稣出生之后，小时候，然后突然间就专注在他30岁侍奉的时候。
kalau saudara lihat minggu terakhir, mulai dari Minggu Palma, itu dicatatnya per hari loh. 但是呢，如果我们注意的话，从那个棕榈日的时候呢开始，就每一天都在记载耶稣的这个发生的事。 Itu kalau pakai teori film, itu sorotnya close up, saudara. 所以如果我们用这个电影的理论来说呢，就是 close up。 Kalau ditanya, mana yang penting? Yang di close up atau yang zoom out atau yang zoom in? Mana yang lebih penting? 那这个镜头的大小呢，哪个是最重要的？ Biasanya yang zoom in ya. 肯定是放大的时候，是不是？ Itu kalau di sinetron itu bisa tiba-tiba zoom in terus mukanya. Begitu saudara ya. Gak usah diterjemahkan. Nah, yang menarik adalah bagian akhir kitab Injil menyoroti hari-hari terakhir Yesus. Bahkan ketika disalib itu menyorotinya jam per jam. Kira-kira demikian gambaran kita. 所以呢，有趣儿的是，在圣经里边的这个福音的后面的部分呢，就是他专注于耶稣受难的这个细节。 Jadi kira-kira apa yang mau dimaksudkan oleh penulis Injil menuliskan bagian itu cukup detail di bagian akhir? 那福音的作者这样做的话呢，是有什么目的呢？ Bagi saya dalam penafsiran saya ini bukan sekadar mencatat harian apa yang terjadi pada Yesus di dalam minggu terakhir. 我认为他们这样做不是因为要写日记。 Tetapi ingin memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana sebenarnya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. 但是他们的目的是要给我们耶稣的死亡和复活的一个画面。 Karena itu saya akan mengangkat 3 hal pada sore hari ini untuk kita bawa pulang. 因此，我今天要讨论的有3点。 Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah fakta historis. 第一点就是耶稣的复活是历史的事实。 Kitab Injil yang kita baca, Matius pasal yang ke-28 tadi memberikan gambaran detail kepada kita ketika Yesus dimakamkan, lalu kemudian pada hari Minggunya perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. 我们刚刚看的马太福音第28章呢，给我们一个比较详细的过程，耶稣如何被埋葬，然后呢，第二天妇女们来看他。 Saya akan ulang sedikit, ada beberapa hal yang saya singgung di khotbah subuh tadi pagi. 我要重复今天凌晨我所讲到的一些内容。 Mengapa dicatat demikian? Karena ternyata saudara, dari zaman itu aja ada orang-orang yang meragukan Yesus sungguh bangkit. 为什么写的这么详细呢？因为在那个时候呢，有一些人是怀疑耶稣是真正的复活了。 Paling tidak ada 3 teori yang meragukan kebangkitan Yesus. 起码呢，怀疑耶稣复活的这个理论呢有3个。 Ini teori pertama. 第一个理论， Teori yang mengatakan Yesus tidak mati tapi pingsan. 第一个理论就是说，耶稣他并没有死，而只是晕倒。 Saudara pernah nonton Passion of the Christ ya? 看过这个Passion of the Christ 电影吗？ Itu cuma pingsan. Udah menderita seperti itu. 都这么痛苦了，还只是晕倒吗？ Iman kita, Yesus sungguh-sungguh mati. Karena itulah dia sungguh-sungguh bangkit. 我们的信仰的中心就是耶稣是真正的死了，因此他也真正的复活了。 Ketika kitab Injil mencatat detail apa yang terjadi pada Yesus, dia disesah, dia kemudian memikul salibnya, detail sekali diceritakan. 耶稣受难的时候呢，写的特别的详细，他如何受到鞭刑，他如何自己扛着自己的十字架。 Sehingga semua yang baca kitab Injil harusnya tahu, ya dia sungguh-sungguh mati. 所以呢，我们每一个读福音的人呢，一定要相信耶稣是真正的死了。 Karena kalau dia nggak sungguh-sungguh mati, hari ini bukan hari kebangkitan ya. 因为如果他没有死的话，今天就不是他的复活了。 Kalau Yesus cuma pingsan, kita sedang merayakan hari kesiuman. 如果耶稣只是晕倒而已呢，我们现在只是庆祝他醒来的时候。 Pengakuan iman kita, iman rasuli pun mengatakan dia mati.
我们每次念的《使徒信经》也记载着他是死了， turun ke dalam kerajaan maut. 他降在阴间。 Teori kedua ya, ini kalau orang nggak suka sama Tuhan gitu ya, ada aja teori KW-nya ya. Oh Tuhan nggak bangkit begitu. 不喜欢或者不相信神的人呢，他们经常会找出一些理论来否定。 Nah teori berikutnya, perempuan datang ke kubur yang salah. Perempuan kan kadang GPS-nya nggak nyala ya. 那第二个理论呢，就是妇女们呢去了不对或者错的坟墓。 Tapi saya beberapa kali istri saya lebih pinter baca peta dari saya, saudara ya. 我还有很多次，我的太太比我更会看这个地 Jadi 图。 orang-orang ini bilang perempuan itu karena saking sedih. Waktu Yesus dikubur kan udah mulai malam gitu ya. Mereka nggak tahu ini kuburannya benar apa tidak. Makanya waktu Minggu pagi datang ke kubur yang salah. Begitu masuk kosong. 所以呢，有些人认为，因为妇女们她们就是耶稣被埋葬的时候是已经天黑了，然后呢，他们也特别的伤心，所以呢，他们星期天去的时候呢，就去错的这个坟墓。 Bacaan kita tadi sebenarnya sedang tanda kutip menjawab teori kubur salah kubur. 我们刚刚看的经文呢，其实已经给我们一个反对这个理论的答案了。 Masa kalau salahnya berjemaah, saudara lihat itu kan bukan cuma satu ya. Kalau Maria doang, Maria Magdalena bisa jadi kita bilang, oh Maria Magdalena sedih banget makanya salah kubur. 如果是搞错的话呢，不一定，不可能是群体搞错，因 Tapi 为去的时候有好几个人去。 Lihat, ada Maria yang lain ya. Jadi nama favorit waktu itu Maria kali ya. 所以呢，不仅仅是这个玛利亚，还有另外一个玛利亚一起去。 Kalau kita maju satu pasal, pasal 27, saudara lihat catatannya ya. Saya bacakan nanti ayat 55 dan 56. 如果我们看前一章呢，我们可以看到这个过程。 Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan melihat dari jauh waktu mereka melihat penyaliban Yesus, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Perhatikan 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. 马太福音第27章，我们注意一下55和56节，有好些妇女在那里远远的观看。 他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的，内中有抹大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚，并有西庇太的2个儿子的母亲。 Lalu catatan selanjutnya ketika Yusuf Arimatea meminjamkan kuburnya yang baru itu, lihat ayat 59 sampai 61. 然后接下来的这个记载呢，就是当约瑟 借他的坟墓的时候，我们可以注意一下59到61节。 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi, lihat saudara ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ini mungkin seksi diakonia ya, masih tinggal. 好，所以我们看一下圣经怎么记载。约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口就去了。有抹大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里对着坟墓坐着。 Kalau saudara baca dengan baik, ini perempuan-perempuan yang tinggal di situ, menunggu di situ. 如果我们仔细的看呢，那些妇女们就坐在那里，守在那里。 Dalam catatan Injil yang lain, maka perhatikan Markus ini ya, menarik. Maria Magdalena dan Maria ibu Yosef melihat di mana Yesus dibaringkan. 在其他的福音，也就是马可福音呢，也记载了这个故事。 Lalu Markus 16 ayat 1 itu paralel sama ayat 1 pasal 28. Setelah hari Sabat lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. 在马可福音第16章第1节记载，过了安息日，抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并撒罗米
买了香膏要去膏耶稣的身体。 Bahkan di dalam catatan Markus, di perjalanan, karena mereka lihat ada batu besar digulingkan, di perjalanan mereka saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? 甚至呢，如果我们仔细的看呢，他们去那里的路上，他们还讨论着谁要把这个石头滚开。 Mungkin mereka lihat satu sama lain, kamu tuh yang sering aerobik, kamu nanti ya. Kan ini cewek-cewek ya, siapa yang akan gulingkan batu? 然后他们就互相讨论谁要滚开这个石头。 Tapi ketika mereka sampai di sana, catatannya batu sudah terguling. Dan dalam catatan Injil Matius, saudara bisa melihat penjaga-penjaga itu ketakutan. Ya. 然后呢，他们到了那里，我们在马太福音可以看到，守墓的兵丁们都很害怕。 Itu ada di ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. 那个是在第4节，就是看守人的因他吓得浑身乱战，甚至像死人一样。 Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat malaikat ini, ya. Ayat 5 dan 6. 然后第5节、第6节，天使对他们怎么说？ Jadi kalau dibilang perempuan salah kubur, saya takutnya yang baca Alkitab salah baca. 所以呢，如果说妇女们去了错的这个坟墓呢，我怕是看圣经的人看错了。 Nah, ini teori yang ketiga adalah para murid mencuri jenazah Yesus. 还有第3个这个否定耶稣复活的理论，就是耶稣的门徒偷了耶稣的尸体。 Di mana ini dibahas di bacaan kita tadi? 这个我们也已经刚刚看过了。 Jadi kalau saudara lihat catatan ini, lalu kemudian dikatakan mereka berkonspirasi untuk menutupi kebenaran bahwa Yesus bangkit, maka katakan saja muridnya mengambil mayatnya, mencuri mayatnya. Dan perhatikan ayat terakhir, ayat 13. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, paling tidak sampai Injil Matius ditulis. 所以呢，我们可以看到，就是他们还商议着如何去掩盖这个事实。在马太福音的第13章记载，你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。直到现在，在犹太人当中也还在信这个谣言。 Saudara harus mengerti mengapa kubur Yesus sampai dijaga. 所以呢，我们要明白为什么他们要守着耶稣的坟墓。 Mesti baca lagi satu pasal di depannya, Matius 27. 那我们还要从马太福音第27章来读起。 Ayat 62 sampai 66 saya akan minta kita bergantian membaca dalam bahasa Indonesia. Saya baca ayat 62, Bapak Ibu, ayat 63 sampai 66 kita bergantian. 马太福音第27章第62到66节，我们会用印尼语，会用起印的方式来读。 Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kalau saudara lihat latar belakangnya, mengapa dijaga? 所以如果我们看为什么他们要有兵丁守墓的背景， Ternyata yang lebih ingat ajaran Yesus dia bakal bangkit siapa? Imam-imam kepala dan siapa itu? Orang Farisi ya. 原来记住耶稣教导记住得很清楚的就是祭司长和长老们。 Padahal Yesus sudah berkata di dalam Matius bahkan 4 kali
aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. 耶稣在马太福音记载，他说了4次，他即将死，然后呢，第3天他即将复活。 Di Injil Sinoptik lain cuma 3 kali pemberitahuan. Matius mencatat sampai 4 kali pemberitahuan. 在另外3本这个福音只记载了3次，但是马太福音专门4次。 Siapa yang lebih ingat ajaran Yesus? 那谁更记住耶稣的教导？ Malah musuh-musuhnya, imam, kepala, dan Farisi ya. 就是耶稣的仇敌们。 Kadang saya pikir kalau murid-murid dengar baik-baik pengajaran Yesus, mereka lah yang di depan kubur itu ya. Hari Minggu, Kristus bangkit, soraklah. 那如果是他的门徒们比较认真听他的教导的话呢，星期天的时候他们应该排队在他的坟墓里就是期待耶稣的复活。 Sehingga kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, menunjukkan ironi yang luar biasa. 所以如果我们看到这些经文的时候呢，我们可以看到并没有如此。 Dan kalau kita bayangkan ini penjaga-penjaga mungkin mereka prajurit Roma, maka alasan yang dibikin kami ketiduran itu nggak masuk akal, saudara. 那如果我们再注意的话呢，这些这个兵丁们呢，就是罗马的军兵。然后呢，如果他们用他们睡着了的这个理由呢，是不符合逻辑的。 Jadi kalau saudara perhatikan itu ya, di ayat yang kita baca ini, kayaknya kalau mereka sampai ketiduran itu kan mempermalukan alma mater prajurit Roma ya. 就是如果我们看，如果他们是真的睡着了呢，是会毁掉他们的名声的。 Tapi demi uang rela, nggak apa-apa lah, bilang aja ketiduran. 但是为了钱，他们什么都做得出来。 Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini fakta yang kita harus terima. Bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan ditulis di dalam kitab suci. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们应该要接受的事实：耶稣已经复活了。 Yang kedua, 第二点， kalau saudara perhatikan, saya menuliskan kalimat begini, kebangkitan Yesus itu menegaskan kemenangannya di kayu salib. 第二点就是耶稣的复活呢，他强调呢他在十字架上的胜利。 Ini sedikit saya tambahkan karena saya berpikir begini ya, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh mengerti kaitan antara kematian dan kebangkitan Yesus. 我专门把这一点加上，因为我在想，我们当中到底他的这个死亡和耶稣的复活到底的这个关联，到底大家都懂不懂？ Saudara, kadang kita pikirnya gini ya, waktu Yesus mati kalah, waktu bangkit menang. 我们肯定会这样想的：耶稣死的时候他就输了，然后他复活的时候才真正的赢了， Betul gitu? 是不是这样想的？ Yesus pernah kalah. 耶稣失败过吗？ Oh, dia dikalahkan di kayu salib. 哦，他在被钉在十字架上的时候已经输了。 Ternyata tidak demikian. 原来并不是如此。 Saudara dan saya mengikuti Yesus yang tidak pernah kalah. 现在呢，你和我跟随的耶稣呢，是从没有输过的。 Dari mana kita lihat fakta itu? 我们如何看待这个事实呢？ Saya mengutip seorang teolog, John Stott berkata dalam bahasa Inggris demikian. 有一个神学家叫做约翰，他是这样说的。 Kita tidak seharusnya melihat salib sebagai kekalahan dan kebangkitan sebagai kemenangan. Bukan begitu Alkitab sampaikan. 他这样说的：我们不应该看待十字架作为一个失败，然后复活作为胜利。 Ayatnya di mana? 这个在圣经记载在哪 Kolose 里？ pasal yang kedua. 是在记载在哥罗西书第2章。 Perhatikan saja ayat 14 dan 15. 我们注意一下14和15节。 Mari kita baca sama-sama 14 dan 15. 我们一起朗读14和 Satu 15节。 dua iya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib juga adalah kemenangan. 十字架也是一种胜利。
Jadi bagaimana kita melihatnya saudara? 那我们如何看待呢？ Maka Pendeta John Stott mengatakan kalimat ini. 所以约翰牧师他是这样说的： Di salib itu kemenangan diperoleh 在十字架上，耶稣已经胜利了， dan kebangkitan itu menegaskan kemenangan yang diperoleh di salib. 然后呢，他的这个复活呢，要强调他在十字架上的胜利。 Kebangkitan memproklamasikan dan mendemonstrasikan kemenangan yang diperoleh Kristus di salib. 耶稣的复活呢，是要宣告，是要执行耶稣在十字架上的胜利。 Semoga kita punya pemikiran yang baru. 但愿我们对于这个事情有新的一个看法。 Yesus sama iblis tuh nggak pernah 1-0 saudara. Nggak pernah 1 sama skornya. 哦，耶稣和魔鬼是没有平摊的， Iblis kalah, 魔鬼是输定的了， dia tidak pernah menang. 他从来没有赢过。 Tapi Kristus kita tidak pernah kalah, dia menang. 但是我们的耶稣呢，他是不曾输过，他赢了。 Kita kadang-kadang mikir Yesus sama iblis kayak pertandingan ya. Wah, sempat kalah dulu, tahu-tahu di bagian akhir dia wah begitu ya. No, bukan begitu. 我们很多时候可能会想，耶稣和魔鬼就像一个比赛一样，然后耶稣首先先输了，然后最后的结局他才赢，不是这样的。 Bagian yang terakhir dari bacaan kita, bagian ketiga, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mengutus kita untuk bersaksi bagi dunia. 我们今天要学习的最后一个点就是耶稣复活的耶稣呢，要差遣我们在这世界上做见证。 Ayat yang terkenal Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita mengerti biasanya disebut sebagai amanat agung. 这记载在马太福音第28章第16到20节，这也就是我们所认识的大使命。 Kalau ditanya amanat agung langsung jawabnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. 如果有人问我们耶稣的大使命是什么，我们会很流利的说出来。 Biasanya pesan-pesan terakhir itu sangat penting saudara ya. 最后的一些信息呢，一般是比较重要的。 Kalau ada yang mau meninggal lalu kemudian dikasih pesan terakhir, kayaknya kita dengar luar biasa pesan itu ya. 假如有一个人临终了，然后呢，他说出最后一些信息，我们会认真的听。 Ada cerita saudara soal pesan terakhir. 对于这个最后的信息，有一个故事。 Satu waktu ada seorang engkong kakeknya mau meninggal, dia kumpulin semua anak cucunya. 有一次呢，有一个快要死的老爷爷，他召集了他的这个子孙， Sudah kumpul semua anak cucu. 然后他们聚集的时候， Iya sudah engkong, apa pesan terakhir? 爷爷你有什么要交代的吗？ Cuma satu pesan saya kata engkongnya. 我只有一个要交代的， Jagalah. Hah? Jaga apa kong? Jagalah. Jaga apa kong? Jagalah kebersihan lalu meninggal. 你们要照顾，要注意清洁。 Tidak lama emaknya juga sudah diajal kumpulin anak cucu. 然后不久，这个他的妈妈也临终了，他也召集了他的子孙， Sudah kumpul semua anak cucu. 聚集了之后， Saya mau kasih pesan terakhir. 我要交代最后的一个事情 Apa mak? 是什么？ Tanah. Hah, tanah? 土地。 Tanah. Tanah yang mana mak? Tanah yang di belakang rumah. Kenapa mak? Jangan dijual. Kenapa mak? Kenapa? Jangan dijual pokoknya. Kenapa mak? Itu bukan milik kita. 我们后面的土地不是我们的，所以不要卖掉。 Kalau pesan terakhir itu kayaknya kita dengerin saudara ya. So, Saudara juga sore ini kan. 所以最后的信息呢，我们会非常非常的注意。 Tapi saya mau kita paham. 但是我要我们明白这一点。 Matius 28 bukan pesan terakhir dari Yesus yang akan mati, tetapi dari Yesus yang bangkit. 马太福音的第28章呢，不是即将死的耶稣的最后一个要交代的东西，而是复活的耶稣交代的东西。 Siapa yang mengutus saudara dan saya bersaksi ke dalam dunia?
是谁差遣你和我在这世界上做见证？ Itu bukan pesan terakhir dari Yesus yang mati, akan segera mati, tapi justru dia sudah bangkit. 这不是要死的耶稣跟我们讲的，而是复活的耶稣差遣的我们。 Karena itu bagi saya yang menarik justru di ayat 18, saudara. 所以呢，我觉得最有趣的就是在第28章的第18节。 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kira-kira begini, karena dia sudah bangkit, dia menang, maka segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada dia. 所以呢，耶稣在第18节记载说，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。” Kalau saudara mengerti bahasa Inggris ada dua kata buat kuasa, power and authority. 如果我们懂英文的话呢，对于权力这个词呢，有两个说法，一个是 power， 一个是 authority。 Tapi kalau bicara power authority, sebenarnya menarik saudara ya, dua hal ini. 那如果我们要讨论这两个词呢，其实很有趣。 Kata yang dipakai di sini adalah kata exousia atau authority, bukan sekadar power. 在这里的权力呢，用的是 authority 而不是 power。 Karena apa saudara? 为什么呢？ Di dalam otoritas ada power. 因为呢，在 authority 里面呢是有 power 的。 Sementara seringkali di dalam power belum tentu ada otoritas. 但是呢，很多时候在 power 里面是没有 authority。 Tentu Yesus memiliki keduanya. 当然，耶稣两者都拥有。 Bedanya bagaimana, Pak? 区别在哪里呢？ Nah, kira-kira begini, Bapak Ibu pernah lihat lampu lalu lintas? 你们看过红绿灯吗？ Itu power atau authority? 那个是 power 或者 authority。 Authority kan, begitu dia nyala, kan nggak ada polisi yang tahan kita, oh pakai power gitu ya. Begitu dia nyala, kita kok berhenti semua ya? 所以呢，红灯亮的时候呢，我们会自动的停车。 Dia nyalanya merah, kita berhenti, nyalanya hijau, kita jalan. Itu otoritas. Jadi tidak selamanya membutuhkan power, tapi lampu itu bisa menyetop sekian ratus ton. Nah, itu powernya di situ. 所以呢，红灯的时候我们会自动的停下来，绿灯的时候我们会自动的走，这个就是权柄，就是 authority。 Tangan pendeta juga ini otoritas ya. 牧师的手也是权柄。 Saya dulu sebelum jadi pendeta saya suka pikir, wih, pendeta itu cuman begini, berapa ratus kilo berdiri loh, saudara. Wow, gitu ya. 我刚刚做牧师的时候呢，我一挥手，大家都起来了，特别有权柄。 Dulu sebelum jadi pendeta saya pikir iseng gitu, ntar kalau saya jadi pendeta, set gitu ya, set gitu saudara. 这个是我做牧师以前的一个向往。 Di tangan kita ada otoritas dan di dalamnya ada power, bisa mengangkat begitu banyak beban. 在我们手中呢是有权柄的，在权柄里面呢是有权 Dan kalau 力 saudara 的。 perhatikan baik-baik, ayat 19 dimulai dengan dua kata, yaitu karena itu. 那如果我们注意的话呢，第19节呢是由两个字来开始。是 Jadi 所 karena 以 yang mana? Karena yang mana? 那是哪个所以？ Karena ayat 18 tadi. 就是因为第18节的那句话。 Karena segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus yang bangkit. Karena itu pergilah. 因为在天上和地下所有的权柄都给了复活的耶稣，因此所以你们要去。 Ini yang gereja butuhkan, otoritas dari Allah yang bangkit. 这就是教会需要的，由耶稣赐的权柄。 Yang mengutus kita bukan uang, 差遣我们的不是金 bukan 钱， fasilitas, 不是设施， bukan semua prasarana, 不是所有的设备， tetapi Yesus yang bangkit dan otoritasnya mengutus kita. 而是复活的耶稣和他的权柄来差遣我 Kalau 们。 gereja ini mau menjadi gereja yang bermisi, 如果这个教会要做一个被差遣的教会， gereja yang memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, 要传福音、传真理的一个教会， pastikan saudara menjunjung tinggi Yesus yang bangkit. 我们就要高举复活的耶稣， Alami otoritas yang dia berikan bagi kita. Bukan untuk tinggal diam dalam gereja, tapi bersaksi dimanapun kita hadir. 我们要体验一下他给我们的权柄，去传福音，而不是待在教会里面什么都不做。
Karena itu secara khusus apa yang kematian dan kebangkitan Yesus tegaskan bagi hidup kita? 所以呢，耶稣的死亡和他的复活，在我们的生活里面，起了什么作用？ Saya pikir tema kita pas sekali hari ini. 我觉得我们今天的这个主题呢是特别的， Alive in me, dia hidup dalamku. 他住在我里面， Relasi dengan dia membawa kita pergi di tengah dunia di mana Tuhan mengutus kita. 我们和神的关系呢，差遣我们到这个世界里了。 Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa perubahan dan semangat baru. 我们和复活的耶稣的遇见呢，带给我们新的这个改变，新的精神。 Saudara pelajari apa yang terjadi pada Paulus yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. 我们可以看到保罗，他当遇到耶稣之后呢，他有什么变化？ Secara positif dia punya semangat yang baru untuk mengabarkan kebenaran. 他有一个新的积极的精神来传真理。 Dan tentunya dalam diri kita juga harus terjadi perubahan, saudara ya. 当然，在我们每一个人的里面，也必须要有这样的变化。 Jadi bukan hanya keluar, tetapi juga di dalam diri melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberikan kita kuasa, bukan hanya kuasa untuk keluar, tapi kuasa untuk mengatasi segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita. 所以呢，复活的耶稣给我们的权柄不仅仅是出去的，但是呢，他给我们权柄来控制我们的犯罪的倾向。当我们允许他管理我们的整个生命， Kuasa Kristus yang bangkit keluar mendorong kita bersaksi, ke dalam menguduskan diri kita. 所以呢，复活的耶稣的权柄呢，他推动我们出去，他也同时在我们里面让我们变成圣洁。 Kalau saudara sedang studi, biarlah kuasa kebangkitan Kristus membuatmu berbeda dalam studimu. 你们学习的弟兄姐妹们，让耶稣的这个复活的权柄的权利改变你在你的学业里。 Kebangkitan Kristus menguduskan kita untuk tidak plagiat, untuk tidak, sekarang banyak gitu ya, jutek, maju dengan nyontek. 所以呢，让耶稣的这个复活可以改变我们不再作弊。比如说， Itu udah ciri-ciri kalau dari mudanya sudah jutek, maju dengan nyontek, kalau gedenya jadi juplop, maju dengan amplop. 所以如果我们学习的时候作弊呢，但长大的时候呢，就要受贿赂了。 Kuasa kebangkitan Kristus membawa kita berbeda di dalam pergaulan. 那耶稣的这个复活呢，让我们在我们的友谊当中也不同。 Pergaulan yang bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. 就是我们的朋友圈，不会侮辱上帝，而是荣耀上帝的朋友。 Kebangkitan Kristus membawa perubahan juga dalam cara kita bekerja. 那耶稣的复活呢，也在我们的工作当中给我们发生一个变化， Memberi yang terbaik kepada Allah. 让我们可以给上帝最好的。 Kalau ada yang lagi pacaran, nah ini juga kuasa kebangkitan mendorong kita untuk hidup kudus. 包括正在谈恋爱的这个一对，耶稣的复活也会让我们在圣洁里。 Saya senang slide ini ya, gambar ini. True love waits, bawahnya ada tulisan kecil. Save it until marriage. 我很喜欢这张图啊，真爱它能够等待。 Dan akhirnya juga dalam hidup rumah tangga kita. Kiranya kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi setiap kita. 也包括但愿耶稣的复活可以在我们的家庭生活当中带来改变。 Tadi pagi kita bicara pengharapan. 我们今天早上说了盼望， Pengharapan itu menarik kita terus maju meskipun hidup itu sulit. 盼望让我们一直的向前走， Karena kita tahu Yesus yang bangkit, Dia memberikan pengharapan yang pasti. 因为我们相信，我们知道复活的耶稣给我们肯定的盼望。 Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi perubahan. 复活节不仅仅是一个庆典，而是一个改变。 Kiranya saudara dan saya mengalami Paskah. 但愿我们都可以亲自的经历到复活节， Bukan sekadar merayakan Paskah. 不仅仅庆祝复活节， Pulang alami kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup kita. 我们回去，我们
自己体验一下，耶稣复活的权利动工在我们里 Makin 边。 rindu hidup kudus, makin rindu hidup bertumbuh, makin rindu hidup bersaksi. 让我们更加的渴望，活在圣洁里，我们渴望可以做耶稣的见证。 Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang saya pernah baca beberapa tahun lalu, saudara. 我要以一个故事来结束我们今天的讲道。 Jadi ini cerita tentang ada seorang anak kecil, seorang gadis kecil kelas 6 SD usia 12-an tahun. 然后呢，这个故事呢是关于一个12岁的小女孩， Dia ikut sekolah minggu, dia rajin di sekolah minggu. 她每个星期都参加这个主日学， Dan guru sekolah minggunya kasih tugas pemberitaan Injil. Coba beritakan Injil kepada orang-orang di sekitarmu. 然后呢，她的主日学老师就给她一个任务，就是呢要向别人传福音。 Pada awalnya gadis ini sangat takut untuk melakukan pemberitaan Injil. 这个小女孩她特别的害怕， Tapi kemudian guru sekolah minggunya katakan, coba saja mulai bagi-bagikan traktat ya. 然后呢，这个老师就给她一个建议，那让她去分享这个小册子。 Dan meskipun awalnya takut, tapi dia mulai berani bagikan traktat. 这个小女孩就开始在外面到处去分享小册子。 Dia dilatih ngomongnya, Pak, Bu, saya ada traktat, saya rindu saudara membacanya. 然后她就被训练这样说：先生、女士，我有这个小册子，我渴望你们可以看。 Nah satu waktu ketika dia sedang bagi traktat, 那有一天，她在分享这个小册子的时候， ada seorang bapak yang dia temui. 她遇见了一个先生。 Dan ternyata bapak itu seorang yang sangat anti sama Kristen. 这个呢，这个先生呢是特别不喜欢、特别反对基督教的。 Jadi waktu dia kasih traktat itu, bapak itu bilang begini, apa yang kau mau sampaikan? 当他分享这个册子的时候呢，这个先生就问他：“你要跟我说什么？ Apa isi traktat ini? 这个小册子内容是什么？” Lalu dengan terbata-bata gadis itu, anak gadis ini bilang, saya hanya ingin memberitakan Yesus yang bangkit. 然后这个小女孩结结巴巴的说：“我只是想把耶稣复活的信息分享给您。” Lalu bapak ini tanya, bangkit Yesus? Apa buktinya dia bangkit? 然后这个先生就问他：“耶稣复活了吗？有什么证据 Anak 6 SD ditanya apa bukti kebangkitan, bingung saudara ya. 小学6年级的小女孩，遇到这样的问题肯定是不会回答的。 Dia belum pernah berpikir mendalam apa artinya Yesus bangkit. 她没有思想过耶稣复活的意义。 Dengan sedih anak ini lari pulang ke rumah, dia menangis terseduh-seduh. 然后这个女孩就哭泣的跑回家， Dan di kamarnya dia bilang dia doa sama Tuhan. 然后在房间里她就祷告。 Tuhan, aku tahu engkau sungguh bangkit, tapi aku tidak bisa membuktikannya kepada orang lain. 她跟耶稣祷告说：“主啊，我知道你已经复活了，但是呢，我不知道怎么证明给别人看。 Saya bahkan tidak bisa jawab bapak tadi yang bertanya. 我都不知道怎么去回答那位先生。” Di dalam kesedihannya, gadis kecil itu kemudian ingat satu lagu, saudara. 然后在他的这个伤心当中呢，他想到一首歌， Ini ternyata lagu vokal anak sekolah minggu yang dia nyanyikan ketika Paskah. 这是他在主日学唱的诗班的歌。 Ketika dia ingat lagu itu, seketika itu juga gadis kecil ini keluar dan berkata, yes, saya tahu sekarang bahwa Yesus benar-benar bangkit. 他一想到这首歌呢，他就很开心的去跑出去了。他说：“我知道了，耶稣是真正的复活了。” Saudara penasaran kan lagunya apa? 你们是不是想知道是什么歌呢？ Saya nyanyi Pak ya, nggak usah diterjemahkan. Lagunya dalam bahasa Inggris dituliskan judulnya He Lives. 歌是英文歌，是他活着的这个歌。 Salah satu terjemahan Indonesia yang saya suka kira-kira demikian bunyinya ya. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu Dia sungguh hidup
Meski yang lain ragu, ku rasakan rahmat-Nya, ku dengar firman-Nya. Dalam setiap saat Dia selalu dekat. Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Dia sertaku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Bagian ini yang dia ingat, saudara. 他就记住了这个部分。 Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. 你问我他活着的证明，他就活在我里面。 Kau tanya bukti Dia hidup? 你问我他活着的证明吗？ Dia hidup di dalamku. 他就是活在我里面。 Kalau semua kita pulang, alami Yesus yang hidup di dalam kita. Kita menjadi kesaksian besar. Paskah sungguh-sungguh benar. 所以，如果我们今天回去，我们体验了，我们经历了耶稣的这个复活呢，我们就可以变成这个世界上的见证。 Selamat Paskah, saudara. 祝大家复活节快乐！ Biarlah Dia hidup di dalam kita. 让他可以活在我们里面。 Mari berdoa. 我们闭目祷告。 Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. 主啊，我们感谢你的真理， Terima kasih karena Engkau hidup. 我们感谢因为你活着， Dan terima kasih Kau juga hidup di dalam kami yang percaya kepadamu. 我们也感谢你，因为你活在我们每一个人的里面， Engkau hadir menguduskan hidup kami. 你在让我们圣洁， Kau memberi kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam keseharian kami. 你让圣灵在我们里面动工， Bahkan membawa Injil-Mu di tengah dunia yang belum mengenal Engkau. 让我们可以把你的福音带到还没有认识你的当中。 Kiranya hidup kami yang cuma satu kali ini 主啊，让我们一次的生命当中， menjadi hidup yang memberitakan Yesus yang sungguh bangkit. 可以去传你是复活的主。 Dan karena itulah kami mau pergi bukan sekadar merayakan Paskah, tetapi mengalami perubahan karena Yesus yang bangkit. 因此，我们不仅仅要庆祝复活节，但是我们要在我们的生命当中发生改变，因为你已经复活了。 Terima kasih untuk firman-Mu. 我们感谢你的话语， Di dalam nama Tuhan kami yang bangkit dan menang, kami sudah berdoa. 我们如此祷告，是奉靠复活的主耶稣的圣名。 Amin. 阿门。 Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdiri, menaikkan doksologi, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kembalilah dalam hidupmu, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu teduh ibadah kita selesai. Selamat Paskah.